Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 7 Jun. Hubungan perdagangan dan pelaburan di antara Sarawak dengan China amat penting untuk pembangunan ekonomi Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata jumlah nilai dagangan antara Sarawak dengan China telah mencatatkan peningkatan pada tahun lepas iaitu 36.73 bilion ringgit berbanding pada 2021 iaitu 27.045 bilion ringgit. Dato' Amar Awang Tengah memaklumkan ketika ini beberapa pelabur dari negara China menjadikan Sarawak sebagai pangkalan operasi seperti solar dan pembuatan keluli. Dalam kenyataan medianya, beliau memberitahu Sarawak juga telah mengeksport gas asli cecair, bahan kimia, hasil galian dan minyak masak yang boleh dimakan dengan nilai 24.6 bilion ringgit pada 2022 manakala 18.6 bilion ringgit pada 2021. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah berkata, Sarawak juga telah mengimport bahan seperti bahan api mineral, bahan pelincir dengan kira-kira anggaran berjumlah 8.4 bilion ringgit pada 2021 dan meningkat pada tahun lepas iaitu 11.74 bilion ringgit. Beliau memberitahu perkara tersebut semasa melancarkan program kementeriannya iaitu program Mintred Connect di Guangzhou, China. Semasa program tersebut yang julung kalinya dilancarkan di Guangzhou, Dato' Amar Awang Tengah turut menyaksikan satu memorandum perjanjian serta 5 memorandum persefahaman di antara Sarawak dengan beberapa syarikat China, antaranya dalam bidang pendidikan, aplikasi digital dan pelancongan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD menerusi Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex serta kerjasama dengan Akademik Pembangunan Kemahiran ATOX menganjurkan Forum Green Energy Symposium and Exhibition Sarawak GES 2023 and Solar Testbed 7 hingga 8 Jun 2023. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Dato' Roland Sagah Wiin dalam sidang media di Kuching semalam, beliau memberitahu selaras dengan komitmen Sarawak dalam agenda tenaga boleh diperbaharui secara mampan, penganjuran forum tersebut membincangkan isu-isu berkaitan penerokaan, pembangunan, pengurusan tenaga hijau selain impaknya terhadap alam sekitar serta sosioekonomi setempat ke arah masa hadapan. Jelasnya lebih 600 peserta dari Semenanjung, Malaysia, Sabah dan Kalimantan, Indonesia dijangka akan menghadiri forum itu selain jemputan pakar-pakar dari Eropah, negara China, India, Hong Kong dan Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dijangka menyempurnakan Majlis Pelancaran GESS 2023 di Sentex Santubong, Kuching. Sehubungan itu, Dato' Roland Sagah turut berkata Sentex kini sedang bekerjasama dengan rakan kerjasama industri untuk menangani isu perubahan iklim dengan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran berasaskan kelestarian alam sekitar. Selain menyediakan pelbagai program latihan dalam bidang tenaga hijau dan kelestarian alam sekitar untuk anak-anak Sarawak di peringkat lepasan ijazah, Sentex juga telah bekerjasama dengan MEITD dan Perbahanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dalam penganjuran pelbagai kempen kesedaran seperti hidrogen dan Tech Safari 3.0 di seluruh Sarawak sepanjang tahun ini. Sementara itu, Sarawak Microelectronics Design Semiconductor SMDS mengumumkan penyertaannya dalam Forum Green Energy Symposium and Exhibition Sarawak GES 2023 and Solar Testbed ini. Penyertaan SMDS dalam forum tersebut selaras dengan matlamat strategik Sarawak 2023 hingga 2027 iaitu mencerminkan komitmen syarikat tersebut untuk memacu pembangunan mampan di rantau ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Syariman Jamil berkata, penyertaan SMDS akan menarik pihak berkepentingan yang berkaitan untuk bekerjasama dengannya bagi memenuhi matlamat persekitaran sosial dan tarbiyah urus ESG serta peralihan berterusan ke arah teknologi hijau. Syariman berkata demikian dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh SMDS semalam. Dalam forum itu nanti, Syariman akan menyampaikan ceramah bertajuk Reimagining the Sarawak Sustainability Digital Future untuk menarik golongan muda tempatan untuk mengambil bahagian
bergantian secara aktif dalam penyediaan ekosistem Sarawak dan meletakkan Sarawak sebagai salah satu hub reka bentuk litar bersepadu IC yang terkemuka. Dalam pada itu, beliau menambah satu majlis pertukaran memorandum persefahaman MOU bersama pihak berkepentingan akan diadakan pada minggu depan yang bakal disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia. Selepas itu, katanya Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD akan melancarkan program transformasi ekonomi digital Sarawak, pembangunan bakat dalam program semikonduktor dan reka bentuk chip pada September depan. Sarawak telah menyertai Forum Kelestarian Minyak Sawit Antarabangsa ISPOF yang berlangsung di London. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni, yang merupakan wakil kerajaan negeri dan salah seorang panel forum berkenaan, telah berkongsi rancangan komprehensif kerajaan negeri untuk menangani peralihan tenaga dan krisis iklim, dasar ekonomi hijau Sarawak, peralihan tenaga serta menerajui teknologi berasaskan karbon. Dalam kenyataan medianya, Dr. Hazlan berkata, kerumitan berkaitan minyak sawit telah menimbulkan cabaran kepada penggubal dasar dalam mengoptimumkan faedah sosioekonominya sambil mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Oleh itu, beliau menjelaskan keseimbangan antara kesan alam sekitar, sosial dan ekonomi merupakan asas penggubalan dasar ke arah pembangunan industri minyak sawit yang lebih mampan. Dr. Hazlan memaklumkan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peladangan dan Komuniti, Datuk Seri Fadilah Yusof telah menyampaikan ucap tamanya semasa ISPOF mengenai perdagangan mampan dan amalan perniagaan bertanggungjawab dalam era global baharu. Pembangunan keperluan perumahan mampu milik adalah salah satu komponen yang akan diberikan tumpuan dalam Pelan Pembangunan Semula Bukit Asik yang melibatkan kawasan seluas lebih 201 hektar. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Sibu merupakan daerah tempat berhijrahnya penduduk dari luar bandar untuk mencari peluang pekerjaan. Justru itu, keperluan perumahan menjadi satu keperluan yang akan menjadi langkah pertama selain pembangunan dari segi aspek lain seperti riadah dan pembangunan bangunan komersial. Yang amat berhormat Premier kita ingin melihat Singapura sebagai contoh untuk pembangunan Bukit Asik ini, di mana kita lihat seperti di Singapura dia adalah lebih teratur dan sistematik dan mengambil kira segala aspek keselamatan dan kemakmuran kehidupan dan pembangunan perniagaan dan seterusnya. Bercakap di sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat mengenai Pelan Pembangunan Semula Bukit Asik yang diadakan di Majlis Pembaraan Sibu semalam, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil mendedahkan sebuah syarikat swasta juga akan terlibat di dalam projek itu kelak. Katanya penglibatan syarikat swasta ini adalah selari dengan aspirasi Kerajaan Sarawak untuk melihat ekonomi Sarawak dipacu dan dimajukan oleh sektor swasta. Katanya kerajaan akan berperanan sebagai pemudah cara pembangunan dan membantu dari segi kemudahan asas sahaja kerana pelaburan sektor swasta adalah lebih lestari. Beliau berharap Pelan Pembangunan Semula Bukit Asik yang merupakan sebuah projek jangka masa panjang akan dapat menjadi satu contoh kepada pelan-pelan pembangunan semula di kawasan lain di Sarawak. That our GPS government is a responsible government. That we watch the talks. This is very important, as we promised. So now we are actually in a proper order. Everything in a proper order, and then we are also on the right track, right, to redevelopment this Bukit Asik area so that it can become more vibrant. Selepas mesyuarat berkenaan, rombongan Datuk Dr. Muhammad Abdul Zaidil turut melakukan lawatan ke Lorong Merlin yang merupakan salah sebuah kawasan yang bakal dibangunkan semula dalam pelan tersebut. Tindakan pantas sepasukan bomber dari Balai Petra Jaya telah berjaya menyelamatkan sebuah rumah semi kuadran di Taman Surabaya Indah Kuching dari musnah dijilat api petang semalam. Menurut Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Petra Jaya, Latif Iring, dalam insiden sekitar pukul 4.15 petang itu, pihaknya telah menghantar sebuah jentera pemadam dengan kekuatan 9 anggota di tempat kejadian bagi mengawal api dari merebak.
Dalam pada itu, dengan bantuan Balai Bomba Padungan, api yang tercetus di tingkat atas rumah terbabit telah berjaya dikawal sepenuhnya sebelum pukul 5 petang. Ditemui RTM di lokasi kejadian, dedah Latif lagi. Kesemua 5 mangsa yang berada di rumah bagaimanapun sempat keluar menyelamatkan diri. Kedudukan pilih bomba yang dekat, selain bantuan penduduk sekitar juga membantu dalam mengawal api dari memusnahkan rumah jiran. Punca dan kerugian sedang disiasat. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Ibu Pejabat Maritim Negeri Sarawak telah menahan sebuah bot tunda dan tongkang pada jarak lebih kurang 11.2 batu nautika dari timur laut Tanjung Poh pukul 11.55 pagi Isnin. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan semalam, Pengarahnya Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus memberitahu bot tunda dan tongkang terbabit ditahan berikutan nakhoda bot gagal mempamerkan dokumen Domestic Shipping License yang sah semasa diperiksa. Hasil pemeriksaan lanjut, bot tersebut dikenalikan oleh 9 kru termasuk nakhoda, 4 orang warga negara Indonesia dan 5 orang warga negara India berumur lingkungan 26 hingga 49 tahun. Walau bagaimanapun, kesemua kru mempunyai pengenalan diri yang sah. Semua kru serta bot tunda dan tongkang ditahan di JT Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin Komtas, Muara Tebas untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 bagi kesalahan yang dilakukan. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak memohon orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan kemalangan maut di kilometer 62 Jalan Sibu Bintulu untuk tampil membantu siasatan. Menurut kenyataan media Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri, orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan kemalangan berkenaan boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Trafik Inspektor Rahmat Jalimin di talian 0113162737. Beliau memaklumkan dalam kejadian pukul 10 pagi Isnin lepas, satu kes kemalangan maut berlaku melibatkan sebuah kereta Perdua Myvi dan sebuah kereta import. Dato' Muhammad Azman menjelaskan kemalangan dipercayai berlaku apabila pemandu kereta import bersama 5 orang penumpang bergerak lurus dari arah Selangau, Mukah menuju ke arah Sibu, hilang kawalan lalu terbabas ke lorong bertentangan dan bertembung dengan kereta Myvi. Akibat daripada pertembungan itu, pemandu dan 5 penumpang kedua-dua kereta terbabit disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pihak perubatan Klinik Selangau Mukah. Sementara itu, 6 orang lagi cedera parah. Datuk Muhammad Azman berkata kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 7 Jun. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Syafiqah. Salam Malaysia Madani.